Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Permanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melati kuntum tumbuh melata saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Yang dihormati penceramah jemputan kita pada hari ini Tuan Haji Resti bin Baharum. InsyaAllah lama tak jumpa. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Basri bin Hussein yang di-Ketua Haluan Sawangan Kedah. Yang dihormati Dr. Muhammad Nasir Osman, Penasihat Biro Relawan Haluan Kedah. Yang dihormati Tuan Haji Hasnan bin Ibrahim, Ketua Biro Relawan Haluan Kedah. Barisan AJK Ijtima' Relawan Haluan Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Marilah kita mulakan majlis pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu agar jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar taat akan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Mu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar dan jauhilah kami dari jalan-jalan yang mendapat menyesatkan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu jadikanlah majlis pada hari ini sebagai majlis yang mendapat rahmat dan ridha-Mu. Tunjukkanlah kami perkara-perkara yang bermanfaat dari majlis ini yang dapat kami contohi dalam hidup kami yang sementara di dunia ini. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami dan mendidik kami sejak kecil. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, pandanglah juga kami ini dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mengeratkan kasih sayang di antara kami. Dan jadilah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang jauh dari kemusnahan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi bendak pakai terendak dibeli dari betan. Duduk sudah berdiri tidak, majlis ini saya mulakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian kerana menyertai program pada hari ini. Ini adalah siri yang kedua pada kali ini. InsyaAllah penceramah yang berbeza, tajuk yang berbeza, yang pasti menarik hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga majlis ilmu ini memberi manfaat bagi kita semua dan kita semua sentiasa tergolong dalam mereka mendapat redha dan rahmat Allah sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya ada sedikit pengumuman. InsyaAllah di akhir program ini nanti seperti biasa kita ada sesi fotografi. Oleh itu saya ingin meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka kamera pada komputer, telefon, bimbit atau tablet masing-masing semasa sesi fotografi nanti insya-Allah. Seterusnya kita bagi mendapat keberkatan Allah, kita pada majlis pagi ini kita menjemput saudara Abdullah Muti bin Hasnan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dipersilakan saudara Muti. Tes dengar ke so jelas. Sudah jelas. Jelas. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni syurga. Para penghuni syurga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Sadaqallah. Terima kasih Saudara Muti atas bacaan Al-Quran tadi, insya-Allah. Seterusnya kita teruskan dengan mendengar sedikit kata-kata aluan dari penasihat Biro Relawan dan yang di-Pertua Haluan Kedah. Tanpa mendengarkan masa, saya dengan ini berjemput yang berusaha Tuan Haji Hasnan untuk memberi sepatah dua kata. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Wan Muhammad Yusfi bin Muhammad Abduh, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Basri bin Husin,
Yang di-Pertua Haluan Negeri Kedah, yang dihormati Saudara Dr. Muhammad Nasir bin Osman, Naib yang di-Pertua 2 Haluan Kedah. Tidak dilupakan yang dihormati penceramah jemputan yang kita kasihi, yang Tuan Haji Rosdi bin Baharum, barisan ahli tangkuasa Istimewa Am Relawan Negeri Kedah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah berkat Allah jualah kita dapat hadir dalam program Istimewa Relawan Kedah pada hari ini. Saya mewakili Biro Relawan Negeri Kedah mengadu-ngadukan kehadiran tuan-tuan, saudara-saudari ke majlis ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran tuan-puan dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Rosdi bin Baharum atas kesediaan beliau untuk menerima jemputan kami bagi memberikan sedikit perkongsian ilmu kepada kita semua melalui program Istimewa Relawan Kedah pada hari ini, insya-Allah. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Tuan Haji Muhammad Basri bin Hussein yang merupakan yang di-Pertua Haluan Cawangan Kedah atas kesudian beliau untuk hadir ke Istimewa pada hari ini. Dengan kehadiran beliau tentulah memberikan suntikan semangat kepada kita untuk terus kita berada pada majlis ilmu ini hingga ke penghujung, insya-Allah. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada seluruh barisan EJK Biro Relawan Haluan, yang mana yang tidak dapatlah saya nak sebutkan nama mereka di sini, yang telah bertengkus lumus untuk bekerja untuk menjayakan Istimewa Relawan Haluan sedi kedua pada kali ini. Mereka adalah tulang belakang kepada pelaksanaan dan kejayaan istimewa kita pada hari ini, insya-Allah. Seterusnya, saya ingin merakamkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang sudah hadir ke Istimewa Relawan pada kali ini. Tanpa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, tentulah majlis ini tidak dapat kita adakan, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk kita sama-sama menyambung kembali perkongsian kepahaman dan kesedaran Islam yang telah kita peroleh dalam Istimewa Relawan Haluan siri pertama pada 11 September yang lalu. Dalam siri yang pertama itu, yang dikasihi Cikgu Azmi telah membentangkan kepada kita bahawa hidup ini adalah ujian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang telah menjadikan kematian, kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha perkasa lagi maha pengampun. Marilah kita sama-sama menyuburkan kefahaman dan kesedaran Islam yang ada dalam diri kita, bahawa yang besar itu bukan ujian sebenarnya, tetapi sikap kita lah dalam kita menghadapi ujian tersebut. Kita menghadapi kehidupan
dan semua ujian kehidupan tersebut dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita redha dan bersabar atas kesusahan dengan cara kita terus berdoa, berusaha dan bertawakal dan kita menghadapi ujian tersebut. Inilah sebenarnya kunci pada kebahagiaan dan kehidupan. Pada istimewa relawan siri kali kedua ini, insya-Allah penceramah undangan kita adalah Tuan Haji Rosdi bin Baharum, yang mana beliau akan membincangkan setajuk yang begitu penting, iaitu menjadi hamba Allah yang sebenar. Moga ianya dapat menambahkan kesedaran, kefahaman Islam kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, sebagai penutup kepada ucapan ini, saya mendoakan supaya kita semua dapat mengikuti perkongsian Tuan Haji Muhammad Rosdi bin Baharum nanti dengan penuh perhatian dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Hasnan bin Ibrahim selaku Ketua Biro Relawan Haluan Kedah di atas kata-kata aluan sebentar tadi. Seterusnya kita berjemput yang berbahagia yang di-Pertua Haluan Kedah, Tuan Haji Muhammad Basri bin Hussein, untuk menyampaikan kata-kata aluan bagi dan serta merasmikan program pada pagi ini. Silakan yang Tuan Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih saudara Mama Yusfi bin Mama Abduh selaku moderator kita pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Muhammad Nasir bin Osman, NYDP 2, merangkap penasihat Biro Haluan bagi relawan insya-Allah. Seterusnya ini Kazahi Tuan Haji Hasnan bin Ibrahim, Ketua Biro Haluan di Kedah, dan yang paling diraikan, dikasihi Tuan Haji Rosdi bin Baharum, penceramah kita pada pagi ini, dan beliau merupakan mantan mas'ul bos analah mas'ul di USM dulu. Mas'ul yang pertama yang telah memberi didikan tarbiyah ta'iyah kepada kami semualah ketika berada di USM dulu. Alhamdulillah dapat hadir pada pagi ini bersama dengan kita, dan insya-Allah kita akan sama-sama dengar penyampaian beliau nanti. Seterusnya kepada AJK, semua AJK yang telah terlibat secara langsung atau tak langsung yang untuk lumus membuat persiapan program kita pada kali ini, dan juga seterusnya hadirin hadirat yang telah bersama-sama hadir bersama-sama mengikuti program Istimewa Am Relawan Siri kedua, ataupun dalam sijil kita tulis Convention Relawan Siri kedua pada kali ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi marilah sama-sama kita menafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama, dapat bertemu muka dalam media maya ini. Dalam media maya, alhamdulillah, walaupun kita berada dalam situasi yang agak getir, kita berada berdepan dengan wabak COVID-19 yang agak lama, tetapi alhamdulillah Allah bagi pilihan, Allah bagi alternatif untuk kita berada dalam medium maya ini, dan kita masih dapat bertemu, dapat mendengar, dapat melihat kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, sahabat kita, insya-Allah, untuk kita sama-sama tingkatkan kepahaman dan kesedaran kita terhadap Islam itu khususnya, insya-Allah. Alhamdulillah,
Tadi Tuan Haji Hasnan telah sebutkan tentang program kita yang pertama. Program kita siri yang pertama dulu. Penyampaian telah dibuat oleh Cikgu Azmi dan sama-sama kita dapat hayati betapa kita ini berada dipilih oleh Allah SWT ke dunia ini tak lain tak bukan untuk menjadi hamba Allah SWT. Hari ini kita akan mendengarlah konsep kehambaan itu sendiri. Siapa kita sebenarnya, mengapa kita perlu menjadi hamba kepada Allah SWT dan macam mana kita nak jadi hamba kepada Allah SWT. Jadi kita sudah maklum bahawa untuk menjadi hamba Allah SWT dah tentulah kita nak kena mencontohi orang yang terulung, individu yang paling hebat, paling mulia kekasih Allah SWT, iaitu baginda Rasulullah SAW. Di mana Allah sebut dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tentulah kita nak mencontohi baginda Rasulullah supaya kita boleh menjadi hamba yang sebenarnya, supaya kita boleh menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita hayati. InsyaAllah. Sekejap lagi nah. Sekejap. Ya, kita bagi masa sekejap. Allah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tentulah Rasulullah itu adalah sebagai contoh ikutan, dan bulan ini bulan Rabiul Awal, masih di bulan menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Kita sambut kelahiran Rasulullah ni maknanya kita sambut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Hidayah Allah, Rasulullah bawa risalahnya mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kata rahmatan lil alamin yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ke seluruh pelosok dunia, iaitu mengajak manusia dan seluruh yang ada dalam dunia ni untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahmat yang sebenarnya. Dan mengapa kita nak kena contohi Rasulullah? Sebab akhlak baginda memang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana yang kita biasa baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah iktiraf baginda Rasulullah itu yang mempunyai akhlak termulia sekali, budi pekerti yang paling agung. Kalau Allah dah iktiraf, mana ada lain manusia yang lebih baik akhlaknya. Jadi kita nak mencontohi baginda, nak berakhlak guna akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah juga hadir ke dunia ni nak menyempurnakan akhlak yang mulia. Kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Di mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku dibangkitkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Jadi nak sempurnakan akhlak siapa? Akhlak manusia, akhlak kita, insya-Allah. Jadi barulah nanti kita akan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isi kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni insya-Allah akan disampaikan, akan ceramahkan oleh yang dikasihi Akhir Rusdi bin Mahrum, mantan Masuk Bulana dulu di USM, insya-Allah. Dan baru ni pun dalam katibah pun kita dah dengar dah daripada beliau, dan sekejap dan insya-Allah hari ini kita teruskan lagi dengan penyampaian yang insya-Allah yakin sangat memberi impak, memberi kesan kepada hati-hati kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi
Saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Tuan Haji Rusdi dan juga semua pihak AJK yang telah terlibat untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan seterusnya tak lupa nak mengajak semualah insya-Allah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita semua sama-sama merasmikan program Ijtima' Am Relawan siri kedua untuk tahun ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebentar tadi ucapan dan perasmian dari Tuan Haji Basri untuk program pada pagi ini. Seterusnya kita pergi kepada agenda penting pada pagi ini untuk program Ijtima' Am Relawan Haluan siri kedua. InsyaAllah di sini saya ingin membaca sedikit latar belakang atau biodata penceramah yang kita sayangi. Nama penuh beliau Tuan Haji Rusdi bin Baharum, sekarang berusia 66 tahun. Kelulusan akademik Sarjana Muda Kepujian Sains Gunaan dalam Teknologi Mineral. Pengalaman yang sungguh luas sebagai penyelidik di Pusat Penyelidik Mineral Malaysia dalam bidang pemprosesan mineral dan bahan termaju selama 22 tahun. Beliau pernah mengajar dalam pelajaran sains dan bahasa Inggeris di Ma'had Tarbiyah Al-Islamiyah Matri Perlis selama 2 tahun. Pernah memegang jawatan sebagai pengurus Jabatan Hal Ehwal Pelajar di Kolej Teknologi Darul Naim KTD Kelantan selama 4 tahun. Pengalaman hikmat kemasyarakatan, pernah memberi ceramah, seminar, kursus motivasi pelajar sekolah dan IPT, kekeluargaan dan pendidikan anak sejak 1991. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Dengan ini saya menjemput penceramah jemputan kita yang dihormati Tuan Haji Rusdi untuk menyampaikan perkongsian ilmu dan pengalaman beliau bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah di akhir program kita akan buka peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan semasa sesi soal balas atau Q&A ini berjalan. Oleh itu saya mohon jika ada sebarang soalan boleh dikemukakan di dalam text box yang disediakan dalam Zoom ini insya-Allah bagi melancarkan program ini. Alhamdulillah pagi ini tajuk yang kita ketengahkan adalah menjadi hamba Allah yang sebenar. Dan ini saya mempersilakan Tuan Penceramah, Tuan Haji untuk menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Persilakan Tuan Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT atas pilihan Allah kita dapat terus hidup hingga ke saat ini. Peluang yang Allah berikan untuk kita benar-benar bertaubat kepadanya dan melakukan sebanyak mungkin amal soleh. Allah juga memilih kita untuk terus beriman kepadanya dan beribadat kepadanya hingga ke saat ini. Dan kita bersyukur sungguh kepada Allah. Kerana Allah tidak hina kita dalam kehidupan di dunia ini sebagai penyembah berhala, sebagai mereka yang syirik pada Allah SWT. Ini kemuliaan
dapat mentauhidkan Allah dan nak berubudiah kepadanya. Tak mampu kita nak mengungkapkan kesyukuran kerana kita tidak melakukan kezaliman yang paling besar, iaitu mensyirikkan Allah SWT. Allah pilih kita beriman, beribadat kepadanya. Dan Allah tambah nikmat dengan Allah himpunkan kita dalam lingkaran cinta pagi ini. Pertemuan yang mulia yang Allah janjikan keampunan dosa untuk kita semua. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan, berbanyak-banyak terima kasih kepada jawatankuasa yang menjemput saya, sudi menjemput saya, dan tadi dapat dengar, dapat lihat wajah Tuan Haji Basri yang terus terlintas waktu dia sangat muda baru masuk USM. Kami duduk belaga lutut dan sekarang kami adalah golongan tua dah. Dan baru singgah nampak tu Ustaz Anas Mukhtar yang saya amat kasihilah. Semasa saya gurunya dan juga jadi jurulatih bola sepak. Dia ni tak pandai main bola, tapi dia nak main. Di menteri kita ada Hafiz yang main bola. Saya selalu sebut pada mereka, kita ni main nak dapat pahala. Kalau dapat pahala, kalau dapat piala tu bonus. Tapi kita akan main bersungguh-sungguh. Sebab mukmin ni akan buat sesuatu itu bersungguh-sungguh. Paling kurangnya orang serik jumpa materi. Sebab kita sangat fit, kita sangat bersungguh, kita sangat tangkas. Dan kita kena bawa ketangkasan dan kesungguhan ni dalam hidup kita. Jadi saya tak pandai nak jadi jurulatih pun. Tapi bila tengok balik Ustaz Anas ni, kemudian ingat lagi dia kata, masa tu dia panggil Sir lah. Dia kata, Sir, saya tanya dia, enter ni lepas habis ni nak di mana? Mana nak belajar Quran? Ambil qiraah. Nak pergi Jordan. Betul Anas? Pergi Jordan lah. Allah tunaikan hajat dia. Alhamdulillah. Sekarang ni sepatutnya saya duduk dengar dah mereka ni. Kan? Tengok tadi Wan Yusfi pun kami duduk. Orang Perak kata bersorry sebelum mula. Kenal seorang anak muda dulu. Membantu ayah dia. Dan memanglah kami ni tua sebab saya ni adalah bersama dengan ayah dia. Jadi sekarang ni ada anak-anak muda. Dan saya nak sebut di sini, antara perkara yang paling kita rasa sangat-sangat perlu adalah dilahirkan dan terus melahirkan pewaris dakwah ini. Kerana perjalanan untuk membangunkan tamadun dan peradaban Islam adalah kerja besar dan kerja panjang masanya. Dia merentasi generasi-generasi dan tidak ada jalan pintas untuk membangunkan tamadun Islam, peradaban Islam. Dan rahsianya adalah terbinanya sekelompok hamba-hamba Allah yang ikhlas. Modal utamanya bukan bangunan, bukan segala teknologi itu, walaupun itu satu keperluan. Tapi yang paling dasarnya adalah manusia yang dibina untuk menjadi hamba Allah SWT. Dan mungkin kita akan kongsi dalam sesi ini sedikit apa yang saya ketahui dan saya lalui sebagai dalam proses membina diri sebagai hamba Allah. Daripada saya tahun ni dah lebih 42 tahun
melalui proses ini. Dan masih rasa jauh lagi pendakiannya. Jauh lagi untuk sampai. Dan kalau sampai selamat di akhirat nanti, dan Allah tidak murka, dan Allah terima kehidupan yang Allah telah beri semasa di dunia ini, itu merupakan nikmat yang besar. Kalau Allah tidak murka kat kita pun, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi bila Allah redha kepada kita dan memperawa kita untuk masuk ke dalam syurga. Dan ini merupakan anak-anak tangga yang kita nak kena lalu sama-sama. Tidak boleh kita nak beri pada orang lain. Kita kena menawarkan diri kita sendiri, rasa rela dan suka dan gembira mendaki menuju status jadi hamba Allah yang sebenar. Tak ada status yang lebih besar lagi, lebih agung lagi, lebih tinggi lagi selain daripada jadi hamba Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Title jadi hamba tu adalah satu. Dia bukan satu yang hina. Orang kalau sebut hamba ni, orang rasa hina. Tapi kita tidak hina diri kita jadi hamba nafsu dan hamba manusia lain. Kita berusaha untuk jadi hamba Allah sahaja. Dan kita memperhambakan diri kita hanya pada Allah sahaja. Dan kita nak menyerahkan diri kita hanya kepada kehendak Allah sahaja. Ini yang menjadi tugas utama dalam hidup kita ni, insya-Allah. Saya suka dalam kuliah-kuliah saya, dalam penyampaian saya, perkongsian saya bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara dia dan hari itu ada masa yang jauh dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Surah Ali Imran ayat 30. Saya baca ayat ini selalu sebab nak rasakan saudara-saudari yang dirahmati Allah yang dikasihi sekalian. Hari yang disebut ini pasti berlaku. Allah akan bentangkan pada kita apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Tiap-tiap episod hidup kita itu Allah akan tunjukkan dan Allah akan balas. Masya-Allah. Kita akan lihat setiap dosa-dosa kita. Dan kita akan lihat amal-amal soleh yang kita lakukan. Tidak ada satu yang tersembunyi daripada Allah SWT. Sebab itu beruntunglah mereka yang ringan hisabnya. Yang Allah tidak kira semua. Ini yang kita nak kena yakin sungguh. Hidup kita ini dilihat setiap detik oleh Allah SWT dan dicatat oleh malaikat yang bertugas. Hidup bukan untuk main-main dan untuk bersenda gurau. Walaupun sebahagian berhidup kita ada juga senda gurau. Sebagai asam garam kehidupan. Tapi kita kena serius. Kerana kita ada misi dalam hidup kita. Kita ada tugas langit yang telah Allah tetapkan atas kita. Dan yang pertama sekali adalah Allah tetapkan kita untuk jadi hamba Dia. Dan mesti berusaha untuk menapaki, berjalan, mendaki untuk jadi sampai ke status hamba Allah dengan ciri-ciri yang Allah telah gariskan. Antaranya dalam surah Al-Furqan,
yang bermula dengan wa ibadur rahman. Hamba-hamba Rahman ini adalah ini. Jadi ciri-cirinya pun Allah telah jelaskan. Ciri-ciri hamba yang dia hendak tu macam mana? Kita tidak kabur. Kita tidak keliru. Kerana Allah dah sebut. Hamba yang dia hendak begini. Kalau kita rasa jauh lagi, kita nak kena kejar. Kita nak kena beri tumpuan. Tugas langit ni tugas utama kita wujud di dunia. Bukan untuk lain, bukan untuk harta, bukan untuk kesenangan, rumah besar, kereta cantik. Tugas utamanya itu. Dan di dunia lagi, kata sebahagian daripada ulama, dia kata, jiwa akan jadi galau, dia kata, akan terganggu bila kita tidak berusaha untuk merealisasikan misi hidup, misi langit. Ini yang kita nak kena sedar. Saya masa di Materi dulu, saya mengajar subjek pendidikan jiwa. Mungkin satu-satunya je sekolah ada subjek tu. Pendidikan jiwa. Dan saya bacakan kepada mereka, antara rujukan saya adalah In the Early Hours oleh almarhum Quram Murad. Dalam bukunya tu, dia kata, dia menjelaskan tentang mari kita tengok di manakah Allah dalam hidup kita ni. Ini bukan kita nak bincang tentang Allah tu di semayam di aras ke apa, bukan itu kita nak bincang, tapi di mana Allah, di mana pentingnya Allah tu dalam hidup kita. Adakah Allah tumpuan utama dan sepenuhnya kita berikan? Pengabdian diri kepada Allah itu adalah fokus hidup. Ataupun hati kita tu bercabang, fikiran kita tu bersimpang siur. Sehingga kan kehadiran Allah tu tidak dirasai. Hak Allah tu tidak perlu ditunaikan. Ataupun kita tunaikan gitu-gitu saja. Tanpa satu yang serius. Kan? Jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini hanya diterangi apabila seseorang itu meletakkan Allah SWT sebagai tunjang dan fokus terutama dalam hidupnya. Dan dia bersungguh-sungguh untuk melalui proses untuk membangunkan hubungan yang akrab, yang rapat, yang intim dengan Rabb dia, dengan Allah SWT. Dan dia berusaha untuk menjadi hamba Rabbani. Hamba yang dinisbahkan dengan Rabb dia. Hamba yang menyerahkan hati dia. Dan diri dia. Dan apa juga yang Allah kurniakan pada dia. Yang dia sanggup dan sedia dan suka gembira membelanjakan. Untuk dia dekat dan akrab dengan Allah SWT. Barulah ada perasaan begini. Dan sentiasa sedar akan tugas langit dia. Tugas untuk menjadi hamba Allah. Barulah Allah terang jalan untuk dia lalui dalam hidup. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, sesiapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah SWT, hendaklah dia mengamati kedudukan Allah dalam diri dia. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya dalam kedudukan bagaimana dia, sikap dia menempatkan diri Allah pada dalam diri dia. Kalau Allah tu penting, barulah dia tu penting di sisi Allah. Kalau Allah tu sampingan, maka Allah pun tak pandang dia. Allah tidak membantu dia. Dan Allah tidak memenangkan dia bila berdepan dengan musuh-musuh dia. Bila dia jauh daripada Allah SWT,
Tidak ada siapa yang boleh membantu dia. Sebab dia yang meninggalkan Allah. Yang ni yang kita nak sedar. Di zaman hari ini, seorang ulama mengatakan, zaman bukan orang cinta dunia. Zaman orang mabuk dunia. Sehingga hilang kewarasan. Mabuk dunia ni ada banyak lah. Politiknya, ekonominya, nak jadi kaya dan sebagainya. Tetapi tugas utama menjadi hamba Allah dan juga membangunkan peradaban Islam tidak ada dalam agenda hidup dia. Kalau ada pun sangat-sangat samar. Satu konsep yang tidak menjadi darah daging dia. Tidak menggerakkan perasaan dia. Tidak menjadi impian dia. Tidak menjadi misi hidup dia. Majoriti Muslim hari ini, kita tak mau cakap yang non-Muslim. Majoriti Muslim hari ini telah melupakan Allah SWT. Yang menyebabkan Allah membuat kita melupakan diri kita sendiri. Kita tak tahu tugas kita. Kita tak tahu. Kita tahu apa yang penting. Kita tak tahu apa yang perlu diberikan keutamaan dalam hidup. Fokus dia duit, fokus dia pangkat, fokus dia rumah besar, fokus dia kereta, fokus dia bercuti dan berseronok. Itu yang walaupun orang yang nampak baik-baik. Sebab telah hilang ataupun telah rosak fitrah yang Allah letakkan dalam hati dia, dalam diri dia. Dan kata Majlis Hilali, majoriti Muslim hari ini telah hilang syarat-syarat untuk menerima pertolongan Allah. Allah. Kita doa sampai serak-serak suara. Sebab tu kadang-kadang kita bimbang kan. Kalau dalam suasana ujian berat macam pandemik ni, kita masih senang untuk mendurhakai Allah. Memang kita jauh. Sepatutnya tiap-tiap ujian tu membawa kita dekat balik kepada Allah SWT. Sebab tu tarbiyah yang berbentuk goncangan sepatutnya menyedarkan hati yang tidur, menyedarkan iman yang tidur. Iman yang telah lumpuh. Yang tidak mampu untuk secara konsisten membuahkan amal-amal Islam yang Allah suka. Amal-amal Islam yang boleh mendekatkan kita dengan Allah SWT. Iman yang tidur ni, bila ada kegoncangan, sepatutnya dia sedar. Tetapi bila dia semakin tenggelam dalam maksiat, yang menipu semakin kuat menipu. Yang merompak semakin kuat merompak. Maka ujian itu tidak ada berguna pada dia. Dia telah dihanyutkan. Dan bila diangkat tangan pun Allah tak pandang. Sebab syarat-syarat perhambaan diri itu tidak dia penuhi lebih awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena jadi hamba Allah dulu sebelum Allah tunaikan hajat-hajat kita, doa-doa kita, permintaan-permintaan kita. Dan permintaan yang pertama kita minta pun ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah di atas jalan yang benar, jalan perhambaan, jalan ubudiyah. Kita ambil satu contoh saja. Majoriti umat Islam kini sudah terlalu biasa meninggalkan solat sehingga tak merasa berdosa lagi. Dan solat pun merupakan pergerakan-pergerakan yang kering. Bukan dengan kehadiran hati yang sedang menerima sajian Allah SWT. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah mengatakan bahawa solat ini adalah hidangan Allah.
Tetapi kita juga menjadi puncanya. Generasi hari ini, generasi muda hari ini, hati mereka kering, hati mereka rosak. Disebabkan golongan tuanya tidak mendidik mereka sebaik untuk jadi hamba Allah. Jadi kita telah jauh daripada Allah SWT, melahirkan generasi yang lebih jauh dari Allah SWT. Ini yang pernah saya sebutkan sebelum ni. Yang kita sebut hutang tarbiyah. Kita berhutang kepada anak kita. Antaranya adalah hutang kita yang amat besar untuk menanam iman yang benar dalam hati anak dan memfokuskan hidup dia untuk jadi hamba Allah. Kita telah gagal lunaskan, tunaikan. Ketua panggil ni. Kan? Itu kita tengok satu bab saja. Dan dalam sehari dua ni saya sedang menyemak balik kitab-kitab lama. Antaranya Manhaj Tarbiyah yang ditulis oleh Muhammad Syadid tentang tarbiyah Rasulullah SAW. Kemudian saya ziarah juga buku Manhaj Tarbawi oleh Syekh Munir Ghadaban tentang bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah sahabat generasi awal tu, terutama sekali kelompok awal tu. Proses tarbiyah ini dah begitu dagang sebagaimana dagang yang menyebabkan dagangnya Islam tu. Bada'ul Islamu ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Proses tarbiyah ni pun dagang oleh kerana banyaknya pendekatan-pendekatan pendidikan yang tak berjaya pun, melainkan menjadikan pencinta dunia dan orang yang akan mabuk dunia bila mereka dewasa. Kerana kita telah ketepikan perkara dasar, iaitu proses tarbiyah berdasarkan Al-Quran, berpaksikan keimanan, berpaksikan tauhid. Macam mana nak jadi hamba Allah jika kita tidak tanam dalam hati kita dan hati anak-anak kita dan hati anak didik kita, hati murid kita, pelajar kita kalau kita guru? Macam mana dia nak jadi hamba Allah jika tak tanamkan rasa kagum, rasa cinta? Kita kena didik anak kita supaya jatuh cinta pada Allah. Dan ibadat yang tumbuh nanti adalah ibadat seorang hamba yang mencintai Rabb dia. Dan kalau kita tak buat benda ni, ini hutang. Hutang tarbiyah. Dan pada peringkat-peringkat pembesaran anak tu, tiap-tiap peringkat tu, kata Syekh Abdullah Nasir Luan, Allah akan tanya ayahnya. Bukan tanya ibu, dia tanya ayahnya dulu. Tentang hutang dia menanam iman dalam jiwa anak itu. Menanam cinta, menanam kagum. Menanam kebergantungan hati kepada hanya saja kepada Allah SWT. Dan kita hari ini sedang menuai apa yang kita usahakan. Kita gagal menanam iman yang benar, maka kita menuai hasil mereka yang tak ada hubungan dengan Allah ataupun hubungan yang sangat longgar dengan Allah SWT. Yang melahirkan ibadat yang bukan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan melahirkan akhlak yang bukan akhlak mukmin yang sebenar. Kerana proses tarbiyah berpaksikan Al-Quran itu telah dipinggirkan, diketepikan. Ada yang rasakan tidak relevan lagi. Dan kita gagal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang dibina dengan Al-Quran. Kata Syekh Muhammad Qutub,
almarhumnya telah berkata, tidak diragui bahawa pemahaman kaum muslimin dahulu terhadap Islam tidak sama dengan pemahaman kaum muslimin di zaman sekarang ni. Zaman sekarang tu dia sebut tahun 70-an 80-an, tapi zaman sekarang lagi teruklah. Yang memahami Islam sebagai kumpulan peribadatan yang dilaksanakan terpisah dari tingkah laku yang sebenar. Orang yang merasa menghadap Allah sebab tu beribadat, kemudian menghadap yang lain sebab tu rasuah ke, penyelewengan ke, kerana mereka tak rasa Allah sedang melihat mereka. Tak kira lah mereka tu ustaz ke ataupun apa, mereka tidak merasa dan tidak rasa bimbang hak-hak rakyat, hak saudara-saudaranya, hak saudaranya di negara lain, tidak mereka rasa. Dan orang merasakan, kata Abdul Hasan Ali Nadawi, almarhumnya telah kata, manusia hidup seolah-olahnya tidak bertuhan. Jadi pemahaman itu dulu. Pemahaman tentang kita hamba. Allah itu Rabb. Rabbul Alamin. Pencipta, pemilik, penguasa. Pengurnia syariat yang dia kendaki untuk kita laksanakan. Kita tak faham. Dan kita tidak dididik untuk meyakininya, untuk melaksanakannya. Dan rasa bahagia dengan syariat Allah. Bahagia dengan perhambaan diri kita. Hanya senyap pada Allah SWT. Jadi kata Syekh Muhammad Qutub, kaum muslimin tidak memahami kalimat syahadatain. Dan tidak memahami ada 7 syarat syahadatain ini diterima. Dia tak tahu pun 7. Sedangkan yang pertama dari syarat itu adalah faham. Memahami syahadatain itu. Kemudian yakin. Kemudian qabul. Dan sebagainya. Ini yang, kerana proses terbiah yang sebenar telah hilang rata-ratanya dalam masyarakat. Proses untuk, apabila proses ni hilang, proses menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah pun tidak ada. Maka tak lahirlah hamba-hamba Allah yang sebenar. Islam yang dipahami oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in adalah Islamnya jiwa seutuhnya kepada Allah. Kewujudan manusia seutuhnya dituntut untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Semestinya fikirannya, perasaannya, amalannya, tingkah lakunya secara utuhnya didasarkan atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah telah tetapkan bagaimana akhlak kita sepatutnya, akhlak hamba dia yang sebenar. Dan kerja kita untuk mencapai status itu sebaik mungkin. Jadi kejayaan dan kebahagiaan kita yang sebenarnya di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat sangat bergantung kepada sejauh mana kita berusaha untuk membina diri kita menjadi hamba Allah. Sebab tujuan kita ada di dunia ni adalah untuk jadi hamba Allah. Dengan segala ciri-cirinya. Kalau kita capai yang tu, walaupun sikit, kita akan dapat kebahagiaan sikit. Dan kejayaan yang sebenarnya, dan kejayaan anak kita yang sebenar pun, bila anak kita telah lalu proses dan telah tumbuh ciri-ciri perhambaan tu dalam diri anak tu. Itu kejayaan. Bukan degree dia, bukan duit dia dan sebagainya. Hari ini kita tengoklah. Telah ditaarifkan sudah makna kebahagiaan, makna kejayaan dan sebagainya. Yang tidak ada kaitan dengan iman, tak ada kaitan dengan Islam. Dan kita pun terikut-ikut dengan definisi kejayaan yang manusia ada-adakan.
Dan kita pun tercari-cari kebahagiaan melalui jalan yang bukan digariskan oleh Allah SWT. Manusia hanya bahagia bila dia akrab dengan Allah. Hatinya tumpuan pada Allah SWT. Sebab tu bila saya di tadika, kita tengok budak-budak yang berada dalam fitrah. Dan orang memberi takrifan fitrah ni sekarang ni ada banyak. Tapi dasar fitrah itu dalam Al-Quran dan hadis, fitrah yang asalnya adalah maknanya iman. Allah telah installkan dalam hati setiap bayi yang lahir kecenderungan kepada iman. Fitrah ini perlu diperkenalkan kepada fitrah dari langit, iaitu Al-Quran. Fitrah muwazanah dia. Fitrah yang Allah temukan fitrah untuk suburkan fitrah ini dengan Al-Quran. Jadi fitrah tu rosak bila tak dapat Al-Quran. Dia patut bagi air, dia bagi asid kata. Jadi benih tu tak tumbuh, rosak. Jadi rosak. Generasi rosak, generasi lain rosak. Beberapa generasi dah telah rosak. Termasuk generasi Muslim, anak-anak Muslim. Kerana mereka tidak diberikan Al-Quran. Pendidikan tidak berasaskan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran ni adalah untuk baca-baca, hafal-hafal begitu saja. Tidak benar-benar untuk memahami dan untuk menghayati dan untuk benar-benar melaksanakan tuntutan-tuntutan ayat Quran. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, dia telah menggariskan apa yang boleh membantu kita untuk meraih kebahagiaan. Kita semua hendak bahagia. Antara perkara yang kita hajat dalam hidup ni bukan duit. Kerana kita telah yakin duit itu membahagiakan. Kita yakin rumah besar kerana kita telah yakin bahawa rumah besar itu membahagiakan. Kita suka pergi bercuti ke luar negara kerana kita yakin itu membahagiakan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata, ada beberapa perkara yang membawa kita kepada meraih kebahagiaan. Yang pertamanya ilmu. Terutama sekali ilmu berkaitan dengan kebahagiaan yang telah Allah gariskan, yang telah diperjelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang keduanya iradah, kehendak yang kuat. Jika dia memiliki ilmu tapi tidak mempunyai kemahuan atau iradah yang kuat, maka dia tidak akan raih kebahagiaan. Dia kena ada dua ni. Kena ada ilmu, kena ada faham, kemudian kena ada kehendak yang kuat untuk merealisasikan ilmu yang dia faham itu. Jika seseorang itu tidak memiliki kedua-dua ilmu dan iradah ini, ataupun kemahuan ini, atau memiliki salah satu daripadanya, maka dia tak akan capai kebahagiaan yang sempurna, yang sepatutnya. Bagaimana kita nak mulakan? Tajuk ni besar sangatlah. Tapi kita nak ambil panduan, cerita-cerita konsep pun tak jadi. Bagaimana kita nak memulakan langkah, membina diri kita menjadi hamba Allah SWT. Jadi, para ulama tarbiyah ni telah menggariskan beberapa perkara yang perlu kita fahami sebelum mula melangkah. Yang pertamanya, perlu jelas matlamat dan fokus hidup. Memfokuskan hidup untuk mencapai matlamat. Jelas matlamat dan fokus segala tenaga kita, segala yang Allah bagi pada kita ni untuk melesasikan matlamat. Perkara pertama dan utama yang perlu ditanam dalam hati kita adalah kita mempunyai matlamat yang jelas. Kita mempunyai misi hidup yang jelas untuk menjadi hamba Allah. Kita nak kena pahatkan dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam fikiran kita. Kita ni dihidupkan hanya untuk jadi hamba Allah di dunia ni. Kalau tidak fokus, tidak kita yakin, tidak gembira dengan matlamat ini, dia akan berkecamuk nanti. Kata kurang murad, kaki
satu di atas satu perahu dan kaki kiri pula ada satu perahu yang lain. Yang jadi, yang akan berlaku adalah dia akan jatuh dalam air. Kerana tak boleh bercabang fokus kita. Dia nak kena jadi hamba Allah SWT dan dia kena tunaikan tugas hamba tu dan dia sedang memburu redha Allah, cinta Allah dan syurga Allah SWT. Dengan erti kata Islam yang syumul tu. Dia merealisasikan peranan dia sebagai hamba tu dengan cara yang syumul. Dan dia akan pilih bidang untuk memberikan sumbangan terbesar untuk menguatkan Islam dan untuk membangunkan peradaban Islam. Yang keduanya, tarbiyah ini ataupun proses membina diri ini, proses mentarbiyah diri ini adalah tanggungjawab pribadi. Kita perlu menerima dan mengakui bahawa tarbiyah adalah proses yang berbentuk pribadi. Tidak ada siapa yang boleh melalui bagi pihak kita. Tak kiralah guru kita, nakib kita, ataupun kawan kita, ataupun suami kita, atau isteri kita, ataupun ayah kita. Tak ada siapa pun boleh mengambil tempat kita. Kita nak jadi hamba Allah, kita yang perlu mendaki. Kerana ini tanggungjawab bentuk pribadi. Siapa nak minum, dia kena minum. Siapa nak hilang dahaga, dia kena minum. Tak ada orang nak minum untuk bagi pihak dia. Tak ada orang yang boleh makan untuk bagi pihak dia. Tak ada orang yang boleh menghidupkan hati dia. Melainkan dia sendiri berusaha untuk menghidupkan hati dia. Orang boleh beri bimbingan. Tapi melalui proses itu, mestilah diri dia sendiri. Kita hanya dapat merasai natijah proses ini bila mana kita melalui proses ini dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada proses tarbiyah. Sebab tu nak lalu proses tarbiyah yang berpaksikan imaniyah ini dengan Al-Quran sebagai sumber utamanya, dia kena rasa yakin dan bahagia melalui proses ini. Walaupun proses ini sukar, berat, kerana dia akan melawan hawa nafsunya. Sebab tu mendidik anak-anak di peringkat tadika macam saya mengusulkan tadika ini, budak-budak tak ada hawa nafsu tu lagi, syahwat dia tidak ada. Jadi dia senang terima. Yang 4 tahun, 5 tahun, semua dia boleh relate dengan Allah SWT. Sebab dia tak ada pencemaran hati dan fikiran itu tidak berlaku. Kalau ada pun sikit-sikit lah. Zaman sekarang. Dan kita nak tanamkan rasa gembira melalui proses tarbiyah nak jadi hamba Allah. Dengan penuh kegembiraan berpegang tangan kita melalui proses tarbiyah. Macam tu kita nak rasa. Yang ketiganya, usaha pendakian ini, usaha melalui proses ini, mestilah usaha yang bersungguh-sungguh. Kita berhajat untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya dengan sebanyak mungkin ciri-ciri yang Allah kendaki, yang Allah telah gariskan. Kita mesti memiliki kesungguhan, jiddiyah yang tinggi. Dan kita mesti kuat sungguh hati kita berhajat pada syurga Allah SWT. Sejauh mana kuatnya hati kita hajat pada syurga itu, sejauh mana kuatnya hajat kita pada syurga itu, begitulah kita mesti kuat hajat kita kepada proses membentuk kita jadi hamba Allah. Jadi kalau saya selalu gunakan istilah, jika kita sangat-sangat gembira kepada destinasi yang kita tuju, kita mestilah gembira melalui perjalanan menuju destinasi itu.
If you enjoy the destination, you should enjoy the journey. Jadi semua proses-proses pertemuan-pertemuan begini merupakan sebahagian dari proses itu. Kita look forward pertemuan begini lagi. Sebab apa? Dia adalah bata-bata binaan yang membawa kita kepada jadi hamba Allah. Jadi kita gembira dengan proses ini. Memang kadang-kadang terganggu juga, berlaku futur ataupun berlaku kelelahan dan kelemahan. Terjelipuk jatuh kita. Tapi kita bangun. Sebab tu kata almarhum Ustaz Rahmat Abdullah. Dalam perjalanan ni, hendaklah anda berlari, dia kata. Jika anda tidak mampu berlari, berjalanlah. Dia kata. Jika anda tidak mampu lagi berjalan, merangkak. Tapi jangan berhenti. Lebih-lebih lagi, jangan berundur diri. Dia kata. Kalau tak lalu proses ni, tak sampailah. Cara mana nak jadi hamba Allah SWT? Kalau bukan dengan proses terbiak. Bagaimana nak tanam ciri-ciri yang telah Allah gariskan? Kalau bukan proses terbiak. Dan proses terbiak ni ada tempat-tempat dia. Ada tingkatan-tingkatan dia. Kalau ikut Hasan al-Banna, ada 7 wasilah. Supaya hati itu tidak kejemuan sangat, ada 7 wasilah. Kuliah ni adalah 1 saja. Daripada 7. Ada mungkin banyak lagi. Bila saya duduk dengan guru saya dulu, Ustaz almarhum Ustaz Dahlan Aziz, dia kata tidak terbatas pada 7 saja. Tapi Hasan Banna gariskan 7. Secara umumnya ada 7. Kita nak kenal. Tetapi kata Syed Qutub, kalaulah hasil proses ini, hasil perjuangan diri kita dan perjuangan kelompok untuk membangunkan peradaban Islam itu hanya akan diperolehi di akhirat saja, dia terlalu jauh, hati akan kejemuan, kelelahan dan mungkin rasa kecewa dan jatuh. Sebab tu juga di atas perjalanan ni, semasa kita melalui perjalanan ni, Allah berikan juga promosi. Rasa nikmat melalui proses tu. Supaya kesungguhan itu tidak luntur. Jadi kita rasa nikmat bersahabat. Kita rasa nikmat baca Quran. Walaupun kadang-kadang saja. Tapi disiplin membaca Quran tu tetap kita jaga. Kerana ini sebahagian dari proses kritikal dalam jadi hamba Allah. Kita bangunkan diri kita juga untuk tambah solat kita. Kita gigihkan hati kita untuk berpuasa sunat. Kita disiplinkan diri kita untuk baca juga buku-buku asas tentang tarbiyah, tentang bagaimana nak bina diri, tentang mujahadah an-nafs, tentang tazkiyatun nafs. Kita baca juga. Kita dengar kuliah-kuliah. Supaya dan Allah beri nikmat juga. Nikmat faham, nikmat yakin. Ada kemanisan mendaki menuju status atau station. Jadi hamba Allah SWT. Ada tingkatan-tingkatannya. Stesen-stesennya. Bila sampai stesen ni, ada satu kelegaan, satu kenikmatan. Dalam membina diri kita itu termasuk membina rumah tangga Muslim. Suasana rumah tangga Muslim ni bukan gaduh saja, bukan letih saja, bukan memburu keperluan hidup saja. Dia ada kenikmatan bersembang. Bagi siapa yang kenal saya dan pasangan hidup saya, tahun ni kami 40 tahun. InsyaAllah bulan November ni 40 tahun. Bersama hidup di atas jalan dakwah. Bukan semua keperitan. Walaupun memiliki rumah di hujung hidup, dah pencen baru ada rumah. Sebab
dalam sembang-sembang terbawi suami isteri itu, Allah berikan kenikmatan. Dalam berbincang tentang tafsir, dia baca tafsir ni. Dia kata dalam tafsir Zilal ada ni. Saya kata pula dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili, dia kata begini. Dia kata Ustaz Syahari Abdul Rahman dalam Tadabbur Quran dia cerita macam ni. Saya kata Dr. Muhammad Yahya daripada Indonesia tu, dia hurai surah Syam ni begini. Nikmat. Masya Allah. Begitu juga dalam didik anak, bukan tension je. Dulu-dulu saya selalu cerita dalam program parenting, waktu saya aktif dulu. Saya kata waktu bila kita tengok anak ni dengan penuh rasa kesian dan sayang. Waktu dia tidur, tengok Allah yang buahnya berapa jam satu hari tu. Tapi tengok dia Allah. Begitu juga wanita. Bukan semuanya tentang keperitan mengandung dan bersalin saja. Allah beri nikmat dapat baby tu. Sebab tu tak serik. Jadi perjalanan dakwah ni, perjalanan tarbiyah ni kata Syekh Kutub, bukan semuanya pahit. Bukan semuanya Allah bagi hanya beri di akhirat. Di dunia ni ada promosi, ada teaser dia. Sikit-sikit Allah beri. Sedap. Supaya memberi bekalan untuk kita gigih untuk lalui. Jadi perlu jediah kesungguhan. Ini satu tajuk pula. Tak tahulah Haji Hasnan nak buat promosi Haji Basri promosi untuk kita sambung waktu lain kan, tiap-tiap satu. Kemudian mampu istiqamah. Perjalanan ini bukan untuk sekejap. Bukan untuk tempoh terbatas. Untuk beberapa tahun. Istiqamah hingga hari kita Allah cabut nyawa. Kita masih hamba Allah yang bersera untuk jadi hamba dia. Ada sifat yang masih belum mantap lagi. Ada ciri yang masih belum terbina elok. Kita terus berjuang. Dan mencari hati-hati yang lain. Supaya bersama kita memberi khidmat di jalan Allah SWT. Dan rasa bahagia bila dapat membahagiakan orang lain. Ini satu yang kita rasa. Orang biasa rasa bahagia bila menerima. Tapi orang luar biasa, hamba Allah yang luar biasa, dia bahagia bila dia dapat membahagiakan orang lain. Dan dia nak istiqamah. Istiqamah perlu bekalan. Istiqamah bukan istilah itu. Dia perlu. Dan untuk istiqamah ni, dia merupakan satu yang sangat sukar. Rabbunallah sumastaqamu. Orang yang menerima Allah sebagai Rabb dia dan dia istiqamah dalam berusaha nak jadi hamba Allah. Terutama sekali istiqamah dalam tarbiyah. Tak bolehlah setahun sekali, 6 bulan sekali. Kalaupun sebab-sebab tertentu kita tak mampu untuk pergi ke program-program itu sebab keuzuran. Tarbiyah zatiyah, pentarbiahan diri sendiri perlu sebagai, macam orang kata itu adalah orang yang berada di atas katil hospital yang pakai drip. Dia dah kena ada juga bekalan makanannya tu. Bekalan imannya, bekalan kerohaniannya, bekalan kekuatannya untuk menjaga sifat-sifat mukmin, sifat-sifat hamba tu. Sebab tu kita teruskan juga. Walaupun secara maya, proses tarbiyah mesti berjalan. Agar kita dapat memelihara kualiti iman kita. Tidak luntur, tidak hilang. Kekuatan kerohanian kita tu hilang. Dan Allah sendiri pun telah menetapkan bahawa
ujian-ujian itu untuk Allah tingkatkan iman kita, supaya iman kita tidak beku dan kaku. Jadi keistiqamahan hati ini hanya dapat dipastikan bila kita iltizam, bila kita committed dengan aktiviti-aktiviti terbawi. Dan sentiasa meletakkan diri kita dalam proses-proses tarbiyah kita. Banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang Allah sentuh berkaitan dengan istiqamah ni. Antaranya, saya bacakan maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah ini, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka yang benar-benar memburu syurga Allah SWT ini, mereka rasa puas dengan kehidupan mereka itu. Mereka tidak ada rehat yang sebenarnya. Hati mereka tidak liar mencari-cari habuan dunia, kecuali yang secukupnya untuk kelangsungan hidup dia, keperluan hidup dia, dan untuk membiayai atau mendanai perjuangan dia. Perlulah kita jadi kaya pun, tapi untuk mendanai perjuangan kita. Jadi kalau kita baca surah Fussilat ayat 6 dan ayat 30-32, surah Hud ayat 112, yang ada riwayat mengatakan antara sebab Rasulullah SAW itu beruban adalah turunnya surah Hud. Terutama sekali surah Hud ayat 112, surah Al-An'am dan sebagainya, ada banyak lagi. Yang kelimanya, ni kita baru bagi dia punya framework dulu, kita tidak syarahkan satu-satu. Bergantung hanya kepada Allah SWT sahaja. Nah, jadi hamba Allah ni bergantung hanya kepada Allah. Melepaskan hati dia daripada yang lain. Perjalanan menuju Allah SWT adalah perjalanan yang jauh dan berjangka masa panjang. Terdapat banyak halangan dan gangguan di jalan. Hanya dengan proses tarbiyah yang berkesan dan kesabaran serta keistiqamahan dapat sampai ke hujung. Salah satu modal utama dalam perjalanan ini adalah bergantung harap hanya kepada Allah. Dia yakin Allah Maha Bijaksana. Dia yakin Allah Maha Mengetahui. Dia yakin Allah menolong dia dalam perjalanan dia. Allah akan menemani dia dalam perjalanan dia menuju Allah SWT. Kalau kita baca buku Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Tariq Al-Hijratain, jalan menuju dua hijrah. Hijrah menuju Allah, hijrah menuju Rasulullah SAW. Dan yang keenamnya, jadikanlah waktu sebagai jembatan menuju syurga kita. Kita kena berkira-kira dengan waktu kita. Kalau kita audit masa kita ni, banyak sungguh masa terbuang bukan untuk dibelanjakan untuk mengukuhkan langkah-langkah kita, pendakian kita menuju takwa dan menuju ciri-ciri hamba Allah yang Allah kendaki. Banyak masa terbuang. Saya sendiri pun mengaku. Kadang-kadang di hujung hari itu, kadang tak sampai hujung hari itu, dia fikir, rugi masa. Masa ni adalah pembinaan diri. Masa ada untuk mengajak orang lain membina diri menjadi hamba Allah. Yang lain itu adalah yang kurang bernilai ataupun tidak bernilai di sisi Allah. Sebab itu disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, dia kata Al-As tu, surah Al-As tu sebenarnya cukup sebagai nasihat kepada kita. Ibnu Jauzi, saya suka ungkapan ini. Nasihat Ibnu Jauzi rahimahullah kepada anak dia. Ketahuilah wahai anakku, bahawa satu hari itu terdiri dari beberapa jam.
Dan 1 jam itu terdiri dari beberapa tarikan nafas. Setiap satu tarikan nafas merupakan 1 kotak simpanan. Justru hati-hatilah, jangan sampai 1 tarikan nafas yang merupakan kotak simpanan itu dilalui dengan percuma sahaja, tanpa diisi sesuatu apapun. Sehingga nanti di akhirat kamu dapati kotak-kotak simpanan itu kosong tanpa isi. Dan kamu menyesali dirimu sendiri. Setiap hari, setiap kali tarik nafas, 1 kotak untuk simpan barang telah wujud. Banyak sungguh kotak-kotak tu. Tapi apakah isi kotak-kotak? Perhatikanlah setiap waktu yang kau lalui. Laluilah waktu-waktumu menuju sesuatu yang lebih mulia. Jangan kamu lalaikan dirimu. Biasakanlah dirimu melakukan hal-hal yang termulia dan yang terbaik. Dan yang hujung ni lah, ayat hujung ni lah sangat-sangat sentuh hati saya. Kirimkanlah dulu ke liang kuburmu hal-hal yang akan menyenangkanmu di sana sebelum kamu mendatanginya. Kirim dulu pahala ke sana supaya bila kita sampai nanti dah ada bekalan. Sebab tu ada seorang berdoa, ya Allah, jadikanlah usiaku jembatan menuju syurga-Mu. Jadikanlah masa yang Allah beri ini jembatan untuk kita dapat syurga Allah. Banyak mana masa ni yang kita guna untuk sosial media ni, banyak mana interaksi kita dengan sosial media ni yang ada nilai di sisi Allah. Sama ada baca ke, kita buat kita punya posting ke, banyak mana ada nilai. Saya duduk kadang-kadang tak jadi tulis. Allah pandang tak benda yang kita tulis ni. Allah pandang tak benda yang kita baca. Allah pandang tak benda yang kita tengok. Allah pandang tak benda yang kita belanja. Bila kita cakap pula perlu pada tarbiyah macam mana yang patut kita lalu. Kita dah sebut tadi dah berapa panduan dia, berapa jalan dia. Saya sungguh-sungguh pegang kepada kata-kata Imam Malik rahimahullah. Urusan generasi penerus umat ini tidak akan baik kecuali apabila dia atur dengan institusi ataupun tarbiyah yang telah mengatur, yang membentuk generasi yang pertama itu. Kalau mereka itu dididik dengan tarbiyah imaniyah, kita mesti mula dengan tarbiyah imaniyah. Dan mesti berpaksikan setiap perjalanan stesen kita tu adalah perjalanan tarbiyah. Walaupun akan dikukuh dengan aspek-aspek lain, kemahiran, kepakaran, tapi tunjang dia adalah tarbiyah keimanan. Tarbiyah yang berpaksikan Quran, ambil Quran sebagai manhaj tarbiyah. Saya cadang balik siapa yang buku ni susah nak dapat dah, manhaj tarbiyah oleh Muhammad Syadid. Sangat baik. Chapter pertama dia pun kita jatuh hati dah. Sejenak bersama dengan generasi Al-Quran. Generasi sahabat. Macam mana mereka ni tu? Kita nak masuk syurga macam mereka. Tapi macam mana hidup kita? Macam mana hidup mereka? Saya ambil contoh. Kita baca sirah Rasulullah SAW. Minta maaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membelanjakan harta dia untuk membebaskan hamba-hamba yang dizalimi oleh muka-muka Quraisy. Macam mana kita nak merealisasikan sirah Abu Bakar ni? Kali tak ada dah nak tebus hamba. Tapi apa tujuan Abu Bakar tu? Supaya orang tu merdeka melalui proses tarbiyah. Tanpa gangguan. Apa yang boleh kita buat?
Sanggup tak kita berbelanja untuk pentarbiahan diri kita sendiri? Belanja masa, bangsa tenaga, belanja wang ringgit untuk pentarbiahan diri kita sendiri. Kemudian sanggup tak kita keluar belanja untuk seorang itu mudah lalu terbiah. Itu menghidupkan usaha dan pengorbanan Abu Bakar. Itu satu contoh saja. Dan fokus terbiah para sahabat, kalau kita tengok buku Manhaj Tarbawi, Munir Ghadaban, Manhaj Tarbiyah Muhammad Syadid, saya tengok dalam sirah ditulis oleh Ali Muhammad As-Salabi, Sirah An-Nabawiyah. Fokus utama adalah tarbiyah imaniyah, tarbiyah ibadah dan tarbiyah akhlak. Jadi atas faktor kesihatan juga saya minta izin saya sampaikan takat ni dululah. Kemampuan saya takat ni 1 jam macam ni. Dan saya pun tak tahu sama ada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi dan dimuliakan Allah SWT boleh lama lagi duduk dengan saya pun, tapi saya tidak tak cukup tenaga dulu biasa buat daurah dengan pemuda-pemuda ni 2 hari 8 tajuk seorang-seorang sampaikan, bolehlah waktu umur pun 30 lebih kan. Tapi minta maaf saudara moderator, walaupun beri sampai pukul 12 kata, tapi dia punya energy level dia dah tak berapa mampu. Tapi insya-Allah diharapkan apa yang Allah izinkan saya kongsi tadi bermanfaat pada anda semua, terutama sekali yang muda-muda. Tengok Ustaz Anas kata Dr. Nasir berlama tak jumpa dah. Kan? Yang sikit saya nak kongsi sikit. Apa tuan moderator Ya, silakan. Sewaktu saya ada share dengan orang lain juga lah sebenarnya. Waktu saya kena serangan jantung yang serius dalam kereta on the way nak pergi emergency hospital. Gelap, mata buka tapi gelap. Saya tahu saya berada di ambang kematian. Kemudian doktor kata ada 3 attacks sebelum dapat rawatan tu. Dia kata, ya Allah, ada tugas yang tak selesai lagi. Saya ingin sangat berperanan untuk bentuk rijal dakwah pada usia ni. Dan kerja tu tak selesai lagi. Dengan kelemahan diri, mungkin dengan dosa-dosa, banyak tergendala bagi peluang. Dan ini, sesi ini, sebahagian daripada sesi bayar balik nyawa yang Allah beri penangguhan. Harap apa yang saya kongsi ini dapat jadi pencetus anda semua untuk bergerak sungguh dalam pendakian nak jadi hamba Allah. Dia tidak mudah. Kita keluar saja daripada majlis kita macam ni, hati kita diserang. Kadang-kadang jadi selemah macam sebelum hadir ceramah tu. Mengeluh kita. Duduk 2 jam macam tak ada kesan. Kena selaput-selaput dunia yang telah melumpuhkan hati dan iradah kita tu. Ada kadang-kadang ketahuan. Ilmu ada. Ibn Qayyim kita ada 2 tadi kan. Ilmu dan iradah. Iradah kita lemah. Hajat kita dan kesungguhan kita daripada tarbiyah lemah. Lepas tu kita nak kena selalu
supaya dia sejuk saja. Boh microwave kan. Kalau kita nak kata gunalah kan. Duduk letak diri kita dalam tarbiyah. Letak diri kita. Sebabnya kita boleh mati bila-bila saja. Biarlah kita mati sedang mendaki. Biarlah kita mati sedang mengisi diri kita ni dengan bekalan untuk jadi hamba Allah dan kekasih Allah. Jadi itu yang saya nak kongsikan. Saya minta ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada mereka yang sudi hadir dalam pertemuan kita ni. Semoga Allah kuatkan kefahaman kita dan iradah kita kepada tarbiyah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih buat penceramah dan juga di atas perkongsian ilmu. Sebentar tadi minta Tuan Haji ada sedikit dalam chat box tadi ada soalan yang dikemukakan, iaitu bagaimana untuk memastikan kita sentiasa berada dalam landasan menuju ke redha Allah. Dan kedua, apakah itu rujukan terbaik untuk kita menjadi hamba yang beriman menurut kehendak Allah? Boleh Tuan Haji kongsi sikit? Yang pertamanya, apa tadi yang pertama tu? Nak istiqamah. Bagaimana untuk memastikan kita sentiasa berada dalam landasan menuju redha Allah? Macam mana kita nak istiqamah lah kan? Okay. Pertamanya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat yang fardu. Terutama sekali kita dengan solat kita. Dan solat tu kita tambah. Macam saya di KTD dulu dengan pelajar-pelajar KTD, saya sampaikan apa yang dipesankan oleh salah seorang dari murabbi saya masa di England dulu. Dia kata, Rusdi, never to forget at least 2+1. Kemudian saya semak dia punya nasihat tu dengan Ustaz yang dikasihi Ustaz Abdul Hadi Osman. Dia kata, Ustaz, saya kata, Mas'ul Lana duk pesan kata, jangan lupa sebelum subuh 2 rakaat dan tutup dengan paling kurangnya 1 rakaat witir. 2 campak 1. Ada ke Ustaz? Ustaz Abdul Hadi pun nak senyum. Dia kata, ada witir 1 tu waktu sahabat tua lah. Ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dia dah tua. Witir 1. Tapi ada pelajar-pelajar KTD yang tak pernah ada tarbiyah sehingga masuk KTD. Mereka sensitif sungguh 2+1. Selain pada 5 waktu yang buat berjamaah dan sebagainya. Ini budak-budak biasa. Saya kata 2+1 ni jangan tinggal. Hutang kita kepada Allah SWT. Solat taubat ke, solat tahajud ke, solat hajat ke, tu tutup dengan witir 1. Minima ni. Nak jadi hamba Allah. Ada seorang tu dia bangun-bangun. Saya pernah duduk dengan pelajar-pelajar apa waktu Cikgu Mai duduk balik Penang jaga cucu. Saya duduk dengan pelajar-pelajar ni. Ada seorang tu bangun sebelum subuh. Dia kata, Pakcik, 2+1 sempat lagi ke ni? Kemudian Quran kita. Quran kita mesti mula dengan baca Quran. Kemudian kita usaha juga untuk baca tafsir dia. Walaupun tak faham. Tapi kalau kita dengar orang huraikan. Kami di Penang, Syabab Penang ni, saya bedah buku Ustaz Syahri Abdul Rahman, Kompas 114 tu. Dia nak dapat overall view Quran tu dulu. Tapi nak masuk juga dalam soalan kedua tu, saya cadangkan antara yang terbaik lah buku ni. Satunya buku Dahulukanlah Iman oleh Dr. Majdi Al-Hilali. Yang keduanya buku Majdi Hilali juga, buku Menjadi Hamba Allah. Banyak yang saya sebut tadi itu daripada buku tu. Dan banyak buku lain lah.
Tapi dua ni dia bagi kita pedoman. Yang klasik lagi adalah kalau kita tengok buku Fatayakan Mazayani tu, sebab dia ada dua tahap. Tahap jadi mukmin dulu, jadi muslim, kemudian tahap nak jadi pekerja dakwah. Mesti iltizam dengan Islam, dengan iman dulu, baru boleh iltizam dengan kerja-kerja dakwah. Kena lalu yang tu dulu. Kemudian kalau kita mampu, dengan pelajar KTD juga saya buatkan. Quran 2 muka surat. Kalau tak boleh 1 muka surat tiap-tiap hari. Kemudian infak tiap-tiap minggu 20 sen. Ini budak tak ada duit. 20 sen. Mereka konsisten buah tabung. Sebab nak ringankan hati itu dan nak sayang Allah, infak. Jangan tinggal. Kemudian kalau kita sebelum tu Al-Maqsurat, lepas Al-Quran Al-Maqsurat. Di KTD ada satu lagi, Wan Yusfi, pelik sikit. Kita ada wazifatul kubra. Kita ada wazifatul syughra. KTD ada wazifah segera. Baca tiga-tiga tu baca satu je. Ini satu yang keluar sikit daripada Pandaman Hasan Banna. Sebab nak galak dia apa? Tapi jangan tinggal Al-Maqsurat. Dan siapa yang disiplin tu sampai sekarang balik Sabah konsisten lagi. Walaupun duduk dengan kita 3 tahun ya. Daripada kosong, daripada ada yang pernah buat maksiat macam-macam sebelum masuk KTD. Ada yang datang KTD dia kata, saya tanya dia, kenapa masuk KTD? Orang bagi tahu, abang-abang bagi tahu nak jadi baik masuk KTD. Semayang dak apa dak, dia kata nak jadi baik dia masuk KTD. Kemudian dia bersungguh, hadiah kat dia Maqsurat, bolang poket, bawa merata, nak cuba hafal. Ini dia kata nak konsisten. Sampai tu, bila saya jumpa seorang, dia kerja dengan ayah dia, kerja buat binaan tu, solat masih lagi di masjid. Saya kata, saya jumpa dekat ada tu, kalau anak murid kita, pelajar kita KTD, masih lagi dalam berlemuh-berlemuh kotoran buat binaan tu, kemudian singgah sekejap di masjid untuk solat berjamaah, dia istiqamah lah. Dan sebagai seorang murabi dekat kita ni rasa bahagia tengok budak-budak boleh konsisten macam ni. Jadi ini kita sebutkan, ini yang ada dalam syariat. Jaga tarbiyah ni dengan solat, dengan puasa, dengan zikir, dengan infak, dengan baca buku tarbiyah yang kita sebut tadi. Baca few pages tak apa. Buat catatan balik. Kongsi kat Facebook. Baru baca 1 page, tulis kat Facebook. Sebab masa kita menaik tu, kita sedang membaca juga. Kita pakat-pakat di bubuh dekat Facebook. Benda kita baca. Dan ada banyak lagi kitab tafsir dan sebagainya, ada kuliah-kuliah. Jadi itu yang mampu saya jawab lah. Walaupun umur banyak, tapi ilmu bukan banyak. Allahuakbar. Ilmu tu Allah bagi pinjam insyaAllah. Bila berkongsi tu, dia refresh kita balik insyaAllah. InsyaAllah. Boleh kau nak? Boleh insyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Najib. Dan juga terima kasih maklum balas daripada peserta soalan dikemukakan. InsyaAllah satu pengkongsian ilmu yang sungguh memetik hati kita pada pagi ini. Bukan mudah untuk menjalani satu proses dakwah. Dakwah ni bukan satu laluan yang mudah. Dan tarbiyah begitu juga. Tapi bila kita mengecapinya, ia satu kemanisan yang tidak dapat kita lupakan insya-Allah. Ana share sikit. Ya, silakan. Lepas tengok hantar tu teringat ayah hantar. InsyaAllah. Ana terpaksa buat turun tali dekat sungai laju. Ana ni cukup takut dekat lemas ni sebab Ana pernah lemas nyari tak mati. Allah.
Jadi setiap kali sahabat buat aktiviti air, Allah. Sampai ayah hantar kata, "Entah sekah kat mana tak?" InsyaAllah kuat ni dia dah. Ini tarbiyah juga, tarbiyah. Yes. Bina yakin pada Mas'ul. Mas'ul takkan lepaskan kita. Hanyut dalam kehidupan, bukan hanyut lain. Ya, so. Entah sekah kat mana tak? Anak sekah je. Tapi ayah ni. Entah rasa nanti ada duduk bawah tu kan. Jadi, kita nak kena rasa begitu. Kita tidak berusaha untuk jadi hamba Allah seorang-seorang. Sebab tu kita ada mekanisme untuk membangun bersama. Membangunkan ciri-ciri hamba Allah tu bersama. Kerana itu sunnah dia. Rasulullah SAW mula buat dengan sekelompok sahabat. Tak pernah benda ni dibuat secara seorang-seorang. Yang ni yang kita nak kena rasa lalu balik. Proses yang generasi dulu lalu tak pernah putus. Kalau kita tinggalkan, ada orang lain Allah akan pilih. Dan kita akan kerugian. Kalau katakan tim ni akan terus main bola kata. Kalau kita tak nak datang training, kita terpinggir. Tim tu akan terus main. Dan ada pemain-pemain lain. Messi habis nanti akan ada lagi. Anak ni pemain bola kan. Zaman 70-an main. Allah kan, ini din Allah. Dan dakwah ni dakwah ilallah. Kalau siapa yang tak ingin pahala Allah, tidak berhajat pada Allah, Allah ketepikan. Ada orang lain yang anda sebut tadi, budak-budak Sabah yang tak pernah ada tarbiyah, tak ada apa. Allah jadikan mereka ini rijal dakwah. Allah jadikan mereka ni relawan untuk bantu masyarakat. Mereka buat sekolah. Mereka buka tadika di Sabah. Dan mereka gembira. Walaupun dengan habuan duniawi yang sikit saja. Mereka pun ada keperluan hidup juga. Tapi rasa bahagia. Membahagiakan manusia tu, dia lepas daripada, orang kata, terubat daripada sakit-sakit dunia ni. Tak ada duit, tak ada harta, tak ada apa, nak kahwin pun payah. Tapi mereka gembira menggembirakan orang. Itulah roh relawan. Rasa bahagia dengan membahagiakan orang lain. Itu kan namanya last comment. Itu dia apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. So kita bergantungan kita hanya asalnya pada Allah SWT. Allah dah itu adalah pelindung kita dan penolong kita, insya-Allah. Alhamdulillah, satu kira pengalaman dikongsikan dengan ilmu, maka bila digabungkan sekali, ia satu pencetus yang menaikkan semangat kita untuk terus tarbiyahkan diri untuk mendapat keredaan Allah semata-mata, insya-Allah. Alhamdulillah, saya selesai sudah program yang sungguh menarik ini, dan kita mohon pada Allah SWT agar kita berada dalam satu taman-taman syurga Allah, iaitu menjadi majlis ilmu yang mendapat keberkatan Allah, insya-Allah. Akhir kata, terima kasih sekali lagi buat tuan penceramah. InsyaAllah lama tak jumpa. Alhamdulillah refresh balik dengan info-info yang sungguh manfaat pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada peserta-peserta yang hadir pada pagi ini. Sekali lagi ingin saya ulangkan pengumuman agar tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk membuka kamera pada peranti masing-masing bagi sesi fotografi sebagai gambar kenangan dan juga sebagai simpanan rekod bagi program relawan haluan Kedah siri yang kedua pada pagi ini. InsyaAllah sekejap kita minta saudara Afiq untuk mengambil sesi fotografi, insyaAllah. Baru nampak muka Dr. Nasir. Alhamdulillah. Ramai lagi ya. Alhamdulillah. Pasti. Okay, alhamdulillah. Minta masing-masing buka, insyaAllah.
Ada lagi ke yang belum? Oh, ada dalam kenderaan pun ada. Allahu Akbar. Masing-masing dalam keadaan dalam berhajat pada ilmu. Macam-macam suasana. Alhamdulillah. InsyaAllah selesai kot. Bagi penutup program pada pagi ini, sedikit pantun penutup insyaAllah. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah dapat kita bertemu lagi. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit badu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi majlis pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان إلى الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.